Menayang serindih di atas permata, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati barisan ahli-ahli panel yang pastinya akan gigih melontarkan idea serta sidang hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam forum remaja. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya dapat kita bersama-sama bersua lagi dalam gelanggang forum remaja bersama saya Nurul Zuliani binti Makta selaku moderator anda pada pagi yang berbahagia ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan kedua ahli panel kita, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu serba sedikit mengenai topik yang akan diketengahkan dalam gelanggang forum kita pada pagi ini yang bertajuk hubung kait fungsi gramatis ayat dengan isu semasa sintaksis bahasa Melayu. Baiklah, menurut Ms. Safiah Karim ETAL 2015, sintaksis merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur dan bidaan atau konstruksi ayat. Dalam arti kata lain, bidang sintaksis merupakan kajian tentang hukum atau rumus tata bahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ayat dalam sesuatu bahasa. Bahasa adalah cermin kepada realiti dan perubahan dalam masyarakat. Adakah isu-isu semasa mempengaruhi penggunaan bahasa pertuturan dalam kehidupan seharian? Menurut Sarah ETAL 2022, alat komunikasi yang paling handal dan ampuh dalam kehidupan bersama dalam suatu masyarakat adalah bahasa. Maka, penggunaan sesuatu ayat mestilah dijaga bagi mengekalkan kegramatisannya. Sebelum saya memasuki topik ini lebih mendalam, boleh jika kita berkenalan dahulu dengan kedua ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, di sebelah kanan saya ialah panel ahli panel pertama iaitu saudari Nurul Nadira binti Kamaludin yang nampak pemalu namun bijak berkata-kata. Apa khabar saudara Nadira? Alhamdulillah, saya sihat sahaja saudara pendengar. Di sebelah kiri saya pula ialah ahli panel kedua iaitu saudari Nurul Iman binti Ramli yang tidak lekang dengan senyuman. Apa khabar saudari? Khabar baik saudara pendengar, terima kasih. Baiklah, tanpa mengeluarkan masa lagi, saya ingin bertanya kepada panel pertama kita. Pada pendapat saudari, apakah yang dimaksudkan dengan kegramatisan dalam sesuatu ayat? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara pendengar yang cantik boleh berkenan membolehkan persoalan. Lebih dahulu yang saya hormati, Cik Moderator, rakan panel dan seterusnya hadirin yang kasih sekalian. Saya akan cuba menjawab persoalan yang diajukan oleh saudara moderator dengan sehabis baik. Sebelum itu, terima kasih Cik Moderator atas perkongsian sebentar tadi tentang sintaksis. Baiklah, apabila kita mempelajari bahasa Melayu, mesti tidak lain daripada mendengar akan menggunakan perkataan dramatis. Persoalannya, apakah itu dramatis? Menurut disampaikan ETAL, dramatis didefinisikan sebagai bahasa yang berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip namun atau tata bahasa. Ayat dramatis memerlukan ayat yang betul dari segi struktur dan makna. Struktur ayat disilam menjadi subjek dan predikat, manakala makna guna usaha logik yang boleh dimaafkan. Sebagai contoh, ayat yang kurang dramatis ialah ayat itu sedang bermain bola. Baiklah, pada pandangan hadirin sekalian dan pandangan Cik Moderator serta ahli panel kita, berdasarkan ayat yang diberikan dapat kita lihat bahawa ayat itu betul dari segi bentuk strukturnya, iaitu ada subjek dan ada predikat. Namun tidak betul pada semantiknya. Kerana apa? Jika kita lihat pada logik ayat juga, mana boleh ayam menendang bola atau bolehkah ayam menendang bola? Jadi dapat saya simpulkan bahawa sesuatu ayat mesti dikaji dahulu penggunaannya dari segi kegramatisan ayat agar tidak berlaku sebagai kesalahan. Saya rasa itu sahaja yang dapat saya terangkan pasal pengenalan gramatis ayat. Saya serahkan kembali kepada saudari moderator. Baiklah, terima kasih saudara panel pertama atas perkongsian cukup bermaklumat mengenai kegramatisan dalam sesuatu ayat.
dapat kita lihat dekat sini betapa pentingnya memeriksa kegramatisan ayat dari segi struktur dan sebagainya. Berdasarkan contoh yang diberikan oleh saudara panel pertama juga, dapat kita lihat meskipun struktur ayat itu benar, makna yang tidak logik dapat membuatkan ayat tersebut kurang gramatis. Jelas bahawa kegramatisan sesuatu ayat juga mestilah bergantung kepada logik dan boleh diterima akal bagi membantu mewujudkan ayat yang jelas atau komunikasi yang lebih efektif. Baiklah, kita beralih pula kepada saudari panel yang kedua. Pada pendapat saudari, apakah fungsi gramatis dalam sesuatu ayat? Baiklah, terima kasih saudara moderator atas soalan yang dilontarkan untuk sebentar tadi. Baiklah, kegramatisan sesuatu ayat bergantung kepada hasil penulisan yang boleh dipahami dan berkesan kepada pembaca dalam menyatakan maksud ayat menggunakan pelbagai ayat dengan panjang dan pendeknya berbeza. Dengan itu, pembaca akan merasa terhibur sambil memahami maksud penulis. Antara fungsi kegramatisan dalam ayat termasuklah untuk memilih kata yang tepat dengan konteks dan maksud. Diksi atau pemilihan kata ini mempunyai fungsi yang sangat penting untuk memperoleh keindahan bahasa. Ketepatan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeza antara penulis dengan pembaca. Sedangkan kesesuaian kata bertujuan untuk tidak merosakkan suasana. Selain itu, pemilihan kata ini juga berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar ia kelihatan lebih indah. Bahkan dengan adanya pemilihan kata ini oleh pengarang berfungsi untuk menyokong jalan cerita agar lebih jelas berdasarkan latar waktu, latar sosial dan latar tempat dalam penceritaan tersebut. Seterusnya, fungsi kegramatisan ayat juga bagi mengelakkan berlakunya unsur kelewahan maksud atau bahasa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan lewah membawa maksud makna yang melebih-lebih sehingga tertampak perkara dan hal yang tidak perlu, misalnya perkataan dalam ayat. Sebaliknya, konsep kata lewah merujuk kepada penggunaan yang berlebih-lebihan sehingga berlaku pengulangan makna yang sia-sia. Contoh ayat ialah penjahat yang jahat itu mencuri. Berdasarkan ayat tersebut, pengulangan perkataan penjahat diikuti pula dengan frasa jahat sudah jelas menunjukkan bahawa unsur kelewahan kerana wujudnya pengulangan kata yang tidak memerlukan. Saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya terlebih dahulu. Saya serahkan seperti kepada saudara moderator. Baiklah, dapat disimpulkan bahawa kegramatisan bukan hanya tentang mematuhi aturan tata bahasa semata-mata, tetapi juga tentang menciptakan suatu komunikasi yang efektif dan mewujudkan keseronokan bagi setiap pembaca. Maka, jelas bahawa kegramatisan diperlukan agar hasil penulisan dapat difahami dengan baik dan efektif oleh pembaca. Struktur ayat yang benar memastikan kesesuaian dan kejelasan dalam menyampaikan maksud penulis. Persoalan yang ingin saya ajukan pula kepada saudari panel pertama kita ialah tentang isu kesalahan bahasa yang dapat ditemui dan dikesan dari sudut kesalahan dari segi ejaan dan kesalahan penggunaan kata pemerintah. Bolehkah saudari menerangkan dengan lebih detail kepada kita, saudari? Baiklah, terima kasih atas soalan yang diajukan. Baiklah, kita sedia maklum bahawa bahasa Melayu telah dimaksudkan dalam Perlembagaan Malaysia sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa ibu. Pendaulatan bahasa ini dilaksanakan supaya bahasa itu menjadi lambang identiti sesebuah negara. Penggunaan bahasa Melayu telah digunakan secara meluas terutama di dalam kalangan masyarakat Malaysia. Namun, isu kesalahan berbahasa masih lagi berlaku seolah-olah dan sederhana. Terdapat beberapa kesalahan bahasa yang dapat saya kesan, antaranya kesalahan dari segi ejaan pada papan tanda dan penggunaan kata pemberi iaitu ialah dan adalah. Pertama sekali, saya akan mengemukakan beberapa contoh berkenaan isu kesalahan ejaan yang diperoleh melalui pemerhatian saya sendiri dan pencarian melalui internet. Melalui pemerhatian dijalankan, saya mendapati isu kesalahan ejaan pada
papan tanda sangat ketara. Sebagai contoh, ejaan gimnasium dieja sebagai gimnasium, iaitu kesalahannya menggunakan huruf J, tetapi ejaan yang betul menggunakan huruf G. Bukan itu sahaja, ejaan party staff juga dieja dengan menggunakan bahasa Inggeris, iaitu party staff. Hasil yang saya dapati melalui pencarian internet pula berkaitan isu kesalahan pada papan tanda, iaitu tanda ini. Dapat kita lihat bahawa kesalahan ini melibatkan kesalahan tata bahasa hukum PN. Baiklah, hukum PN ialah peraturan menyusun kata nama majmuk dan ayat yang mendahulukan unsur yang diterangkan, iaitu kita dapat ringkaskan sebagai D dan mengemudiankan kata sifat yang menerangkan yang dapat diringkaskan sebagai N. Oleh itu, tan klinik sepatutnya ditukar kepada klinik tan. Di samping itu, saya akan memperincikan pula berkenaan kesalahan penggunaan kata pemberi, iaitu ialah dan adalah. Kata pemberi merujuk kepada kata yang menghubungkan subjek dan predikat. Kalau kita sedar, penggunaan kata pemberi ialah dan adalah sering diabaikan sama ada melalui lisan atau tulisan. Antara contoh kesalahan kata pemberi yang diperoleh ialah bunga raya adalah bunga kebangsaan negara Malaysia. Kata pemberi yang sepatut digunakan ialah bunga raya ialah bunga kebangsaan negara Malaysia. Hal ini demikian kerana kata pemberi ialah perlu diletakkan di hadapan frasa nama. Selain itu, contoh kesalahan kata pemberi yang seterusnya ialah perhimpunan ini ialah untuk murid tahun 6 sahaja. Kata pemberi yang sepatutnya digunakan ialah perhimpunan ini adalah untuk murid tahun 6 sahaja. Saya ulang, perhimpunan ini adalah untuk murid tahun 6 sahaja. Perkara ini dikatakan sedemikian kerana kata pemberi adalah menunjukkan huraian yang ada di hadapan frasa segi nama, iaitu perkataan untuk. Saya juga ingin menekankan kesalahan yang sering murid-murid atau pelajar sekolah ataupun siswa-siswi guru ataupun siswaza mahasiswa melakukan, iaitu kesalahan penggunaan kata nama am dan kata nama khas. Pada umumnya, kata nama dibahagikan kepada dua kategori seperti yang kita tahu, iaitu nama am dan nama khas. Penting pembahagian ini adalah untuk penulisan, khususnya ejaan. Nama am dieja dengan huruf kecil, sementara nama khas dieja dengan huruf besar, iaitu huruf pertama. Rumus ini memang kelihatan mudah, tetapi ia sebenarnya memerlukan pengetahuan yang agak mendalam juga. Murid-murid asal dikeliru dengan penggunaan huruf besar dan huruf kecil kerana mereka hanya memandang enteng tentang penggunaan ini. Oleh itu, penulisan mereka akan menjadi tidak dramatis kerana mempunyai kesalahan dari segi ejaan. Baiklah, saya rasa itu sahaja perkongsian saya tentang kesalahan tata bahasa. Saya serahkan kembali kepada saudara Mukrim. Baiklah, terima kasih saudara peringkat kedua atas perkongsian tersebut. Ya, memang betul. Walaupun bahasa Melayu telah ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan dalam Perlembagaan Malaysia, namun isu kesalahan berbahasa masih berlaku secara berterusan. Saya pun setuju dengan panel pertama yang menekankan ujian beliau dengan contoh yang bertepatan dengan topik yang diberikan. Jelas bahawa betapa pentingnya pembelajaran yang mendalam pada bahasa Melayu, utamanya terkait aturan ejaan, tata bahasa dan penggunaan kata-kata. Baiklah, beralih pula kepada panel kedua kita. Saudara, bolehkah saudara menjelaskan isu kerancuan bahasa yang semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat secara lebih mendalam? Baiklah, terima kasih saudara moderator. Walau patah sayap Raja Wali, bertongkat jua kami kemari. Bukan untuk mencari calon suami, tetapi ingin mendalami kamu semua untuk tetapi ingin membawa kamu semua untuk mendalami. Baiklah. Berdasarkan pantun itu tadi, saya ingin menjelaskan dengan lebih terperinci dan bawa anda semua mendalami tentang isu kerancuan bahasa dari segi penggunaan bahasa rojak, bukan sahaja dalam kehidupan seharian, malah juga melalui penggunaan media sosial. Penggunaan bahasa rojak dalam bahasa Melayu berlaku
segelintir individu yang tidak peta berbicara dalam bahasa Melayu. Menurut Teo Kok Siong 2006, penggunaan bentuk dan penggunaan bahasa Melayu yang bercampur aduk dengan bahasa Inggeris sama ada pada peringkat perkataan, frasa, ayat atau wacana merupakan gejala linguistik bahasa Melayu yang rancu. Memetik kata-kata Dr. Asmah sendiri, kerancuan bahasa ini seringkali berlaku dalam kalangan penutur yang boleh menguasai lebih daripada satu bahasa. Maka sudah pasti isu penukaran pun dianggap biasa oleh golongan penutur multilingual. Isu bahasa rojak ini amat berkait dengan aspek kegramatisan ayat kerana ia akan memberi satu sudut pandang yang mampu menggugat kemantapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Walaupun pada masa kini hampir kesemua masyarakat menganggap bahawa penggunaan bahasa rojak merupakan satu perkara yang moden dan perlu untuk kita sama ada dari segi penuturan ataupun dari segi penulisan. Bahkan ada segelintir individu yang menggunakan bahasa rojak ini juga berasa bekal atau bangga dengan kemampuan dirinya apabila mampu untuk bertutur secara berselang-seli menggunakan ungkapan dalam bahasa sendiri dan bahasa asing kerana ingin dipandang tinggi oleh orang lain. Fenomena kerancuan bahasa dapat dilihat dalam penggunaan bahasa rojak dalam Twitter, di mana penggunaan media sosial itu telah menggabungkan perkataan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk membentuk sebuah ayat. Contoh penggunaan bahasa rojak yang kerap kali dijumpai ialah "You nak ke mana?" Penggunaan ayat bahasa Melayu yang betul bagi ayat tersebut ialah "Awak nak ke mana?" Ini menunjukkan bahawa masyarakat gemar mencampurkan kedua-dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk membentuk sebuah ayat. Selain itu, trend penggunaan bahasa rojak sebagai sebahagian kata-kata seharian kita. Contohnya ialah diorang, kitorang, glamour, line up. Perkataan-perkataan bahasa Melayu yang direka-reka ataupun dipendekkan merupakan perkataan daripada bahasa asing yang digunakan seringkali dalam penggunaan media sosial. Selain itu, kerancuan ayat bahasa Melayu ialah isu penggunaan bahasa singkatan dan kesalahan ejaan yang kebiasaannya digunakan secara meluas dalam media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Contohnya, pengguna telah menggunakan kata singkatan dalam perbualan sehariannya seperti penggunaan tak, lambat, kad dan ya, di mana dalam perbualan itu terdapat beberapa fenomena kesalahan ejaan dan penggunaan kata singkatan. Bagi penggunaan kata singkatan untuk tak telah disingkatkan bagi perkataan asalnya iaitu yang dieja secara TAK dan KAT untuk dekat. Dan kedua, bukan itu saja, terdapat juga kesalahan ejaan seperti lambat yang disingkatkan ataupun terdapat beberapa huruf yang digunakan. Seperti yang kita lihat kebiasaannya dalam penggunaan media sosial kita akan mengeja perkataan lambat itu LMBT, yang mana sepatutnya dieja penuh iaitu LAMBAT, dan ia juga dieja YE dieja YA. Saya rasa itu saja perkongsian daripada saya, jadi saya serahkan semula kepada saudari Putri. Terima kasih kepada saudari panel kedua atas lontaran idea dan maklumat yang utuh sebentar tadi. Saya bersetuju dengan panel kedua yang mengutarakan bahawa isu bahasa rojak dan juga penggunaan kata singkatan semakin banyak digunakan dalam masyarakat dan juga digunakan dalam media sosial sehingga menjadi suatu fenomena yang menjejaskan fungsi gramatis dalam sesuatu ayat. Kita sedia maklum bahawa isu kerancuan bahasa yang semakin menjadi-jadi dalam kalangan masyarakat kita boleh memberi impak atau kesan yang buruk terutamanya terhadap bahasa itu sendiri. Bolehkah saudari panel pertama mengutarakan kesan atau impak apabila isu kerancuan bahasa semakin kerap digunakan dalam kehidupan seharian? Baiklah, bagi menjawab soalan saudari Putri tentang kesan apabila isu kerancuan bahasa semakin berlebihan, saya ingin mengajak
hadirin semua untuk mendalami betapa tingginya nilai bahasa ibunda kita sendiri. Cuba kita bayangkan jika bahasa ibunda kita tidak dijaga oleh penutur jati bahasa Melayu itu sendiri, iaitu diri kita sendiri. Apa akan jadi dengan bahasa kebangsaan kita dan bahasa kebanggaan kita? Sebelum saya bersimpangnya lebih jauh, saya akan memberi sedikit kesan jika isu kerajuan bahasa ini terus berlaku. Antara kesannya adalah isu kekeliruan dalam bahasa Melayu boleh mengakibatkan ayat-ayat yang dituturkan atau yang ditulis tidak jelas. Seterusnya menyebabkan ayat tersebut kurang difahami. Hal ini berpunca daripada penggunaan atau pencampuran bahasa yang tidak sesuai dalam ayat dan boleh mengganggu struktur tata bahasa ayat tersebut. Berdasarkan panel kedua cakap tadi tentang isu bahasa rojak. Seterusnya, komunikasi akan menjadi kurang berkesan kerana kesukaran memahami atau menyusun ayat dalam bahasa yang kurang jelas dan boleh mengurangkan keberkesanan dalam komunikasi kalian. Hal ini boleh menyebabkan salah faham antara penutur dan penerima dan menjadikan fungsi dramatis ayat tersebut kurang berkesan dalam mendapatkan maklumat yang betul dan sahih. Baiklah, sebelum mengakhiri sesi diskusi saya pada kali ini, saya ingin memberi serangkap pantun. Berbanjar cemara di tanah rata, tempat teduhan sekumpulan orang. Segar dan mesra bahasa kita, anugerah warisan usaha ukuran. Saya rasa itu sahaja kesan yang saya dapat kongsikan kepada hadirin sekalian. Saya serahkan kepada Encik. Baiklah, pantun yang sungguh indah dan bermakna ya. Okey, baiklah, kita beralih pula kepada panel kedua. Bolehkah saudari pula menjelaskan kesan lain yang boleh berlaku akibat isu keracuan bahasa di negara kita? Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Umum sedia maklum bahawa bahasa Malaysia telah menjadi bahasa perhubungan atau lingua franca lebih 600 tahun dahulu. Lebih lama daripada bahasa Inggeris yang hanya bermula pertengahan kurun ke-16 pada tahun 1967, iaitu 10 tahun selepas merdeka. Bahasa Malaysia telah menjadi bahasa kebangsaan, iaitu bahasa rasmi yang termaktub dalam perlembagaan negara, iaitu Perkara 152. Krisis baru yang melanda bahasa Malaysia ialah rakyat negara ini semakin meminggirkan bahasa Malaysia yang merupakan bahasa kebangsaan. Jadi, kesan yang amat ketara dapat kita lihat ialah merosotnya nilai bahasa Melayu yang tinggi, di mana ia merupakan bahasa bagi ilmu, pemikiran, pentadbiran, undang-undang dan lain-lain. Hal ini kerana kedudukan bahasa Melayu yang dimana tinggi serta memiliki nilai estetikanya telah mencerminkan identiti bangsa yang sangat tinggi. Sekiranya isu kerancuan bahasa ini tidak dibendung, kelak bahasa yang lebih menonjol ialah bahasa Melayu basahan dan bahasa pasar. Kedua, dalam perhubungan atau urusan yang tidak rasmi, bahasa rojak mungkin dianggap biasa oleh sesetengah pihak sehingga ia dijadikan sebagai bahasa perbualan seharian mereka. Hal ini tidak menimbulkan kerisauan kepada kita kerana sifatnya sementara. Namun, apabila bahasa rojak ini digunakan dengan lebih kerap dan secara meluas dalam perhubungan rasmi, kesannya akan menjadi buruk kerana ia mungkin akan terbit dalam media cetak atau media elektronik yang akan menyebabkan masyarakat lebih mudah untuk terpengaruh dan mengamalkannya. Jadi, ia akan menimbulkan rasa kurang hormat akan bahasa sendiri kerana salah sangka tentang nilai bahasa. Saya rasa itu sahaja perkongsian daripada saya. Saya serahkan semula kepada saudari. Baiklah, berdasarkan bincang daripada panel pertama dan panel kedua berkenaan kesan yang mungkin berlaku akibat isu keracuan bahasa yang sering diaplikasikan dalam kehidupan seharian, maka dapat saya simpulkan bahawa isu kekeliruan dalam bahasa Melayu boleh mengakibatkan ayat-ayat yang tidak jelas, terus menyebabkan ayat tersebut kurang difahami. Saya bersetuju dengan pernyataan panel pertama kerana sesuatu ayat yang tidak digunakan dengan betul atau ayat yang sudah pasti akan merancang bukan sahaja maksud ayat tetapi juga
terstruktur ayat itu sendiri. Hujah dikukuhkan lagi dengan panel kedua yang menyatakan isu kerangkaan bahasa dapat menyebabkan kemerosotan nilai bahasa Melayu itu sendiri, dan perkara tersebut turut menimbulkan rasa kurang hormat terhadap bahasa itu sendiri, iaitu bahasa ibunda kita. Walhal bahasa ibunda kita ialah bahasa yang patut kita kekalkan dari generasi ke generasi. Siapa lagi kalau bukan anak-anak remaja pada masa kini? Betul kan? Baiklah, berdasarkan perbincangan kita bersama dengan ahli-ahli panel sebentar tadi, dapatlah saya simpulkan bahawa pelbagai usaha harus dilakukan untuk memantabatkan bahasa Melayu. Oleh itu, bahasa Melayu perlu dijadikan agenda utama yang dilaksanakan secara berterusan supaya bahasa Melayu benar-benar menjadi jiwa bangsa sekaligus mengikis perasaan mengagu-agukan bahasa lain, terutamanya bahasa Inggeris dalam kalangan masyarakat Malaysia. Keaslian bahasa Melayu perlu terus dipelihara agar kekal menjadi wadah komunikasi utama di negara ini tanpa mencampur adukkan dengan bahasa-bahasa lain serta tidak menjejaskan fungsi gramatis ayat tersebut. Pak kata pepatah, yang kurik itu budi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Selain itu, masalah pencemaran bahasa juga perlu ditangani di peringkat sekolah lagi, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Guru-guru perlu lebih prihatin dalam mengajar bahasa Melayu kepada murid. Setiap kesalahan murid ketika menggunakan bahasa Melayu perlu diatasi dengan segera. Aktiviti kebahasaan perlu sering diadakan bagi memastikan kesalahan-kesalahan berbahasa boleh dibagi atau diperbetulkan. Perkara ini akan mengurangkan kesalahan-kesalahan bahasa yang dilakukan oleh murid dan sekaligus melahirkan penggunaan bahasa yang betul. Nampaknya usai sudah perbincangan kita pada pagi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua ahli panel saya yang sudi meluangkan masa bagi bersama-sama turut serta dalam bicara forum kita serta berkongsi ilmu dan pendapat tentang topik yang telah dikupas sebentar tadi. Tidak lupa juga kepada semua hadirin yang sudi hadir dan setia bersama-sama kami sehingga ke penghujung perbincangan bagi sama-sama menerima sedikit sebanyak pengetahuan baru tentang hubungan fungsi gramatis ayat dengan isu semasa bahasa Melayu. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Sebelum saya mengakhiri gelanggang forum kita pada hari ini, terimalah serangkap pantun yang berbunyi: madah diungkap, santun ditara, pantun dilantun mengusik hati, salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Sekian sahaja untuk hari ini. Anda terkasar bahasa, tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta dan yang kurang itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum kita pada pagi ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.